warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam. Nak cakap selamat malam ke atau selamat petang? Selamat petang, okey? Selamat malam, nanti Cik Pa dah masuk bilik. Hai semua, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Cik Ya, hai Rozaini, hai Kak Shi, hai Lida Aziz, hai Nofas. Terima kasih yang korang ada share dekat sini. Ramai tadi first Cik Pa nampak kan sebelum dia masuk kan. Macam Cik Pa yang teruja tengok result proven success kita kan, macam surprise kisah business journey dia. Nampak bisnes ni macam senang kan, tapi struggle diorang dekat belakang diorang kita tak tahu, betul tak? Okay, so jom bersama dengan Cik Pa. Anda sekarang bersama dengan Cik Pa bersiaran langsung di dalam page Efari Efa. Tak pasti jangan kongsi, tak wangi jangan beli. Kepakaran saya adalah membantu wanita khasnya suri rumah yang ingin menjana income sendiri, berniaga, bergaji CEO, boleh membuat income 3 hingga 6 angka sebulan hanya menggunakan handphone dan internet. Nak kena kalau Cik Pa bantu dengan korang kat sini. Okay, saya Hafifah Abu Bakar, founder kepada FRA Trading. Saya berasal dari anak orang Johor. Johor Baru tu, anak orang Jati. Perniagaan saya adalah perkhidmatan Dobi. Asalnya Cik Pa perkhidmatan Dobi dan mengeluarkan produk Efari Fabric Perfume iaitu rahsia Dobi terbongkar. Cik Pa buat apa tu? Fabric perfume lah, rahsia Dobi Cik Pa buat. So hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang masuk share, panggil kawan-kawan, yang bagi Cik Pa love, yang bagi Cik Pa like. No, sampai malam ni Cik Pa masih high energy. Terima kasih banyak-banyak, ya Allah. Tak terbalas budi. Sebab apa malam ni Cik Pa nak share dengan korang dengan banyak perkara. Okay, dengan banyak perkara yang Cik Pa nak share dengan korang tentang kejayaan, okay, kejayaan ejen-ejen kita yang paling best yang Cik Pa rasa selut dengan mereka. Mereka adalah 100% adalah suri rumah. Suri rumah, lepas tu diorang ada saving diorang sendiri sebanyak 20,000 pun ada. Ada yang nak beli rumah dah. Pejam pelik, kita tengok tanya berapa saving? 20,000. Tanya saving berapa? 30,000. Wow, macam mana dia boleh dapat? Ada orang kata Efari ni untung RM2 je, tapi dia orang boleh dapat simpanan sampai dia orang boleh simpan duit RM20,000, RM30. RM20,000. Bukan ringgit 20,000 hingga ada RM40,000 pun ada. Kita ada proven success yang ada saving yang dah cecah RM50,000 dalam masa setahun. Takkanlah kita tak nak tahu kan apa rahsia dia kan. So Cik Pa nak korang share benda live ni, okay, share dengan kawan kita, dengan grup kita, seberapa ramai yang kita boleh panggil kawan-kawan kita. Mungkin okay, sebabnya live kita pada malam ini, mungkin sahabat kita, mungkin saudara mara kita, okay, saudara mara kita, adik-beradik kita yang sedang susah sekarang ni, yang dia orang segan nak bagi tahu dengan kita. Dia orang nak buat apa? Mana nak cari duit sub income tepi ke apa. Mungkin diorang malu, tak apalah, kita tag dia, kita share dulu. Manalah tahu terbuka pintu hati dia untuk join dan masuk dalam tim Efari, kita tak tahu. So jom kita tag kawan-kawan kita support live ni bersama-sama dengan high energy, dengan ejen-ejen Cik Pa dekat sini. Terima kasih banyak-banyak yang tak terhingga. Cik Pa nampak slim, Cik Pa nampak. Banyak-banyak komen kan. Rosma cakap Cik Pa nampak slim, Cik Pa nampak yang itu saja. Terima kasih. Tak adalah maknanya slim, okey. Makan kuat adalah juga. Terima kasih yang share, okey. Terima kasih. Cik Pa tak terbalas budi korang. Mungkin kita boleh share benda-benda live kita ni dan kita boleh beri manfaat kepada orang kita tak tahu kan. Mungkin dia masuk ejen malam ni, mungkin kita tolong dia dengan malam ni, kita pun dapat pahala, dia pun dapat selesaikan masalah dia, okey. Ramai orang kata dekat Efari ada rakan-rakan Cik Pa tanya dengan Cik Pa, kawan-kawan, ada juga orang baru yang tanya, Cik Pa, saya nak jadi kaya macam Cik Pa. Wow, dia cakap, nak jadi kaya, Cik Pa taklah kaya. Cik Pa cakap, Cik Pa tak kaya, tapi kalau nak suruh Cik Pa bantu you untuk menyelesaikan masalah you, masalah hutang ke apa, you ada masalah, you cakap dengan Cik Pa, insya-Allah atas izin Allah, Cik Pa boleh tolong. Kalau Cik Pa bukannya buat pinjaman alung pun, Cik Pa bukan buka bank pun kan, buat pinjaman-pinjaman. Tapi Cik Pa ajarlah korang macam mana nak selesaikan masalah korang satu persatu. Cik Pa bukan terror sangat. Tapi atas izin Allah, insya-Allah Cik Pa boleh bantu. Okay, so terima kasih semua. Nampaknya Cik Pa, Kak Yana sekarang dia tengah ketak-ketak tau. Debar-debar. Dia yang nak buat live, Cik Pa yang debar tadi. Masa itulah nak buang air, masa itulah terketak sejuk tangan, satu badan sejuk. Betul tak Kak Yana? Dia kikik-kikik dia ketawa.
Kikik dia ketawa. Bilalah Cik Pa nak panggil dia masuk. Tak apa, Cik Pa nak panggil dia masuk lah ni. Cik Pa nak panggil dia masuk. Okey, jom kita bersama dengan Kak Yana, Puan Nurliana Ahmad. Okey, macam mana dia masuk mencuburi di dalam bidang FRE. Memang dalam sekelip mata saja, tak sampai setahun. Okey, tak sampai setahun dia dah sukses di FRE. Permulaan dia di FRE daripada level dia pergi ke hero. Okey, hero, lepas tu dia pergi ke star, lepas tu dia pergi ke legend. Ramai orang tak tahu apa special ni legend tau. FRE ni apa special legend. Okay, ada orang cakap untung RM2, tak percaya. Okay, Cik Pa, ramai yang ejen Cik Pa yang Cik Pa dah bantu mereka ni, memang keuntungan dia mereka asalnya memang daripada kecil, daripada bawah. Cik Pa akan ajar mereka, guide mereka daripada bawah dulu. Naik atas. So macam mana business journey dia? Kenapa dia boleh terjebak dalam FRE? Macam mana dia boleh jumpa Cik Pa? Sebelum dia jumpa Cik Pa, perniagaan apa-apa dia buat? Cik Pa nampak, you nampak tak dia kereta banyak-banyak? So sekarang ni dia buat perniagaan sewa kereta tau, sewa kereta. Kita ni buat berniaga macam-macam, semua kita buat. Tapi tak jadi. Kenapa? Lagi-lagi lebih-lebih dari pandemik ni kan. Bisnes tak boleh jalan, siapa nak sewa kereta? Kita fikir-fikir, bisnes ni siapa yang nak sewa kereta? So Kak Yana ni dia like satu dia tukar tau bisnes dia. Kita nak tahu bisnes journey dia macam ni. Kenapa dia nak bisnes juga? Dia dah tahu bisnes ni tak boleh, bisnes ni tak boleh, tapi dia nak juga bisnes. Lepas tu dia pergi belajar, sikit-sikit dia punya momentum energy dia tu naik. Semua ada orang ada big Y kan, dia dah ada big Y juga. Dan dia atas berniaga FRE ni, dia yang paling best, dia ada konsisten. Dia boleh gembirakan semua big Y dia, termasuk mak dia. Suri rumah boleh bagi mak duit tau. Kita selut sangat macam tu. Sebab apa? Kita tahu kita seorang suri rumah, kita mana ada income. Kita mana ada sumber income tu tak ada. Tapi Puan Yana dia berjaya konsisten setiap bulan. Dia bagi tanggungjawab dia sebagai seorang anak, nafkah kepada ibu dia. So jom kita nak jemput Puan Yana untuk masuk ke live Cik Pa. Okay, so kita jemput dia dah masuk keluar balik. Hai, Assalamualaikum Puan Yana. Hai, Waalaikumsalam. Nampak okey. Okey, korang okey tak? Cik Pa lupa nak bagi tahu dengan dia. Adakah lighting Cik Pa okey? Kak Yana punya okey. Kak Yana dia macam blur-blur sikit, tapi insya-Allah kita doakan semoga malam ni live kita semua berjalan dengan lancar. Okey. Kita nak share benda ni, mungkin perjalanan bisnes journey Kak Yana. Okay, so Cik Pa bacakan komen. Kak Yana kan dia tak nampak, dia ketak-ketak, sabar Kak Yana. Kita relax dulu Kak Yana, kita tarik nafas. Kita relax dulu. Okay. Okey, lain kaya Cik Pa. Okey, Rozaini. Okey, Syali Azmat. Kak Syi, tahniah Kak Yana. Nur Fazila Ahmad, tahniah Kak Yana. Nur Raizah, tahniah Kak Yana. Surina tahniah Kak Yana. Okey lah, banyak ni semua. Ina Mardina pun ada anak tim dia. Kak Mawati, okay, biru dia hari ni kan. Fresh. FRE fresh. Okey. So Kak Yana, terima kasih kerana sudi untuk luangkan masa hari ini dengan Cik Pa selama kita 1 jam di sini untuk bersama-sama kita berkongsi dengan semua ejen-ejen kita di sini. Okey, mungkin boleh jadi satu cerita inspirasi untuk rakan-rakan kita Kak Yana. Mungkin ada yang orang tengah susah kan, dia orang kata kita ni susah selama-lamanya, tapi kita bukannya susah selama-lamanya kalau kita tak ada tindakan kan. Kita mesti ada impian kan Kak Yana. So Cik Pa nak jemputlah Kak Yana, perkenalkan diri Kak Yana. Sebelum ni Kak Yana buat bisnes apa, okay, selepas tu kenapa Kak Yana macam mana Kak Yana boleh nampak Cik Pa, itu je. Macam mana Kak Yana boleh terpengaruh dengan FRE, dah terpengaruh dengan Cik Pa ni. Macam mana boleh terpengaruh dengan Cik Pa? So Cik Pa nak jumpa untuk Kak Yana, mulakan. Silakan Kak Yana. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, first kali Kak Yana nak kenalkan diri dulu. Saya ialah Nurliana binti Ahmad. Kebiasaan panggil Kak Yana saja. Saya tinggal di Terengganu lah, di Kertih, Terengganu. Okay, sebenarnya sebelum bermulanya dengan FRE ni, pada awal tahun 2021 ni, Kak Yana disebabkan kereta sewa pun sekarang ni kan pandemik. So memang kereta sewa tu dia memang tak boleh nak orang kurang sewa.
Tambah-tambah kalau time PKP memang teruslah jadi masalah bateri lah, masalah tayar kurang ni sebab dia memang dah tak bergerak kan. So memang itu masalah dia. Lepas tu Kak Yana decide, Kak Yana buat, Kak Yana ada buat satu bisnes lah sebelum F-Hari ni. Kak Yana bermula dengan durian krep. Dengan maknanya selepas Kak Yana berbisnes durian krep tu, Kak Yana mula orang cakap mula nak cari ilmu lah, nak cari ilmu tentang bisnes online ni sebab selama ni main pakai redah je, memang tak ada online lah. Memang pakai redah je. Lepas tu Kak Yana bermula lah dengan kelas RPM, Sifu Najib Asaduk. Lepas tu Kak Yana bermula dengan lepas RPM Kak Yana masuk kelas ARB. So dalam kelas ARB itulah Kak Yana nampak Cik Pah. Kak Yana, nak tahu juga Kak Yana masa buat sebelum sewa kereta, sebelum buat bisnes sewa kereta, Kak Yana buat bisnes apa sebelum tu? Adakah Kak Yana memang sepanjang tu memang suri rumah ke atau apa? Sebenarnya kisah dia panjang Cik Pah kalau nak ikutkan yang belakang-belakang kan. Putih kan. Okey, sebelum ni sebenarnya pada tahun 2008 macam tu Kak Yana ada pernah lah buka syarikat Sendian Berhad dengan Kak Yana punya kawan lah 2 orang, jadi share partner 3 orang lah. Dalam bahagian itu, dalam bahagian safety lah, safety oil and gas, maknanya macam untuk baju safety product lah, semua safety product untuk oil and gas. So Kak Yana dalam tahun 2010 Kak Yana keluar lah, tapi Kak Yana tak keluar sebenarnya, Kak Yana jadi sleeping partner je sekarang. Sebab Kak Yana ikut husband pergi ke Qatar, sebab itulah Kak Yana berhenti lah. Wah, hebat ni. Siapa yang tak tahu Kak Yana ni sebelum ni bisnes dia apa? Sendian Berhad you all. Kak Yana bukan sebarang-sebarangan. Tapi sekarang ni dia reda, dia serahkan diri dia untuk menjadi ejen saja di F-Hari. Siapa cakap F-Hari bila kita jadi ejen, kita tak boleh jadi seorang founder satu hari. Tapi sebelum tu Kak Yana adalah seorang founder. Okey, dia seorang founder, dia pengarah syarikat tau Sendian Berhad. Dan tak mungkin juga kalau sekarang ni dia ejen di F-Hari, mungkin dia boleh jadi partner bisnes F-Hari dan dia jadi rakan partner bisnes mana tahu? Kan betul tak Kak Yana? Ramai orang tak tahu kat sini kan, betul tak? Orang hebat. Paman Wati kata, orang hebat ni dia siapa tahu tak tahu kan sejarah Kak Yana. So sebab itulah lepas sharekan dengan diorang. Diorang tak bayar yuran lagi ni Kak Yana. Yuran dia kena share dengan orang ramai. Kita sharekan. Panggil ramai lagi. Kak Yana bukannya seorang suri rumah yang 100% 100%. Dan sebelum ni dia ada bisnes. Dia ada bisnes Sendian Berhad. Dan dia pernah ikut merantau suami dia ke Qatar. Saya merantau tapi tak lama, dalam 2 tahun lebih saja. Lepas tu sebab husband balik sini semula sebab ex-boss panggil untuk masuk join Petronas balik lah. Masya-Allah. So kita Kak Yana balik. Kak Yana balik sini sekejap, lepas tu dia pun merantau lagi, dia merantau ke Korea lah. Dalam Korea duduk dalam 2 tahun lebih lah. Korea pun Kak Yana. So Kak Yana masa tu. Ya, Kak Yana satu family pun duduk dekat Korea juga. Lepas tu tahun 2015 Kak Yana balik ke Malaysia lah. Oh, hebat Kak Yana kan. Siapa yang tak tahu Kak Yana? Sejarah kisah Kak Yana. Tadi dia kata panjang cerita ni. Dia dah pendekkan cerita tu. Dia dah pendekkan dan lepas tu dia buat bisnes kereta. Okey, dekat rumah Kak Yana bisnes kereta. Start pada tahun 2016 Kak Yana dah start bisnes kereta sewa lah. Kereta sewa ada berapa biji Kak Yana? Sebenarnya nak kereta sewa ni Kak Yana sebenarnya share partner juga dengan kawan dekat Kemaman, tapi disebabkan tahun 2018 tu husband kena ke Korea sekali lagi. So Kak Yana pun tengah pregnant syarat masa tu dalam 8 bulan 9 bulan. So Kak Yana decide untuk tarik diri sebab Kak Yana tak boleh nak berulang ke Kemaman sebab dari sini ke Kemaman dalam 40 minit juga. So Kak Yana ingat ke, okey tak apalah Kak Yana sebab kita pun ada baby, husband pun duduk Korea. So Kak Yana kata kita stop lah kereta sewa ni, tapi Kak Yana pun start pajak kereta Kak Yana ni pada kawan. Lepas tu bila seorang wanita buat sewa kereta ni cabaran juga pada Cik Pah. Betul, sangat cabar, sangat memberi cabaran Cik Pah. Kadang-kadang kita boleh menyebabkan kita jadi trauma sebenarnya.
Sebab traumanya apa? Sebab kita kereta sewa ni Kak Yana pernah juga pergi ke IPD Kemaman. Kes apa? Kes dadah. So memang orang kata kalau kes dadah, kes jenayah ni memang itu risiko dia. Dan kita memang kalau boleh tu Kak Yana kalau berkenaan dengan kereta sewa ni, Kak Yana selalu berfikir negatif. Itu sebenarnya kita dalam bisnes kita tak boleh berfikir negatif. Betul. Kalau kita dia bila kita berfikir negatif ni dia akan terbawa-bawa. Dan bila kita berfikir ni Allah akan mengikut sangkaan hamba dia. So kita akan dapat juga orang macam tu. Aura tu dia balik pada kita. Tak nafikan Kak Yana. Betul cakap. Tapi Kak Yana memang sampai sekarang pun Kak Yana still trauma sebenarnya. Masih lagi buat kereta sewa Kak Yana? Tapi still buatlah sebab kereta sewa masih ada. Dan Kak Yana, itulah Kak Yana bersama dengan FRI ni bukan apa Kak Yana nak Kak Yana lebih grow sebab Kak Yana percaya dengan jadi ejen saja pun tak mustahil Kak Yana boleh naik sampai maknanya income Kak Yana boleh pergi sampai ratus ribu pun Kak Yana percaya benda tu. Masya Allah. Lepas tu yang Kak Yana buat durian crepe kan? Ya? Tu yang Kak Yana buat durian crepe second business tu. Second business tu Kak Yana buat durian crepe. Tapi bagi Kak Yana durian crepe tu dia struggle juga sebab Kak Yana pukul 4 pagi terpaksa keluar rumah, pergi ke jalan besar tunggu lori datang. Maknanya Kak Yana tak ada husband kat rumah. So Kak Yana dengan anak dara Kak Yana je berdua pukul 4 pagi tunggu tepi jalan. Lepas tu terpaksa tinggal anak umur 2 tahun lebih dengan kakak dan abang dia kat rumah. So benda tu cabaran juga Cik Pah sebenarnya. Jadi satu lagi Kak Yana. Kenapa Kak Yana bisnes tak okey? Cik Pah nampak bisnes tak okey. Tapi Kak Yana struggle dekat situ. Kak Yana nak buat juga. Lepas tu kereta sewa. Lepas tu Kak Yana nak juga buat bisnes durian crepe. Kak Yana tak fikir pun tentang keselamatan anak-anak. Tapi kerana you nak teruskan dalam bisnes. Boleh beritahu dengan Cik Pah, kenapa you nak teruskan apa yang you buat? Bisnes. Sebenarnya Kak Yana ni daripada kecil memang Kak Yana dah terbiasa dengan bisnes. Ya Kak Yana macam Cik Pah cerita dalam live macamnya Cik Pah jual nasi lemak ke sekolah. Itu benda yang sama yang Kak Yana buat. Satu paper bag yang besar tu, sekali bawa 30 bungkus, 50 bungkus tu biasa Cik Pah. Okey. Sebab benda tu memang daripada kecil kita dah terbiasa. Kak Yana pernah berniaga pasar Ramadan, Kak Yana pernah berniaga Pekansari jual ikan, Kak Yana pernah pasar malam jual yong taufu, semua Kak Yana pernah Cik Pah sebenarnya daripada muda. So itu salah satu punca lah kita rasa nak juga berbisnes sebenarnya. Sebenarnya minat dia Kak Yana salah satunya kita minat berniaga kan Kak Yana. Okey Kak Yana, lepas durian crepe tu, Kak Yana berniaga durian crepe, kenapa tiba-tiba Kak Yana stop? Dan kenapa Kak Yana bertukar bidang ke dalam FRI? Kak Yana bertukar bidang tu sebab satu Kak Yana fikir struggle sebab kalau maknanya stok nak sampai Kak Yana tak boleh tidur malam tu sebab kita tertunggu-tunggu takut lori terlajak. Satu Kak Yana rasa benda tu jadi masalah sebenarnya untuk Kak Yana. Kalau kita ada husband kat rumah lain, kita ada tempat bergantung. Maknanya ini semua kita. Semuanya kita yang kena handle. Sebab satu lagi Kak Yana tinggal anak satu. Lepas tu yang kedua pula bila kita nak grow business, kita tak boleh buat seorang-seorang. Kita kena ada team. Bila ada team tu, kalau ada ramai juga yang tanya nak jadi team tapi masalah dia orang freezer kecil kat rumah ada ikan lah penuh lah, tak boleh nak beli freezer lain lah. Jadi Kak Yana pun fikir, Kak Yana nak fikir satu bisnes yang orang lain dia hanya beli produk dan tak perlu pakai apa-apa. Okey, betul lah. Dan kena beli freezer fridge yang besar pula untuk letak bahan tu Kak Yana. Ya betul. Sebab itulah jumpa FRI tu Kak Yana terus wow, Kak Yana dengar masa ARB hari tu kan Kak Yana kata wow. Pewangi fabric maknanya dalam Kak Yana terus imagine dalam Malaysia ni berapa juta rumah, berapa ramai banyak rumah kan. Setiap orang mesti kena ada. Imagine Kak Yana first kali Kak Yana jumpa Cik Pah di ARB. Alhamdulillah. Okay, sebabnya Kak Yana, kenapa pula Kak Yana masuk ke kelas Sifu Najib? Pergi ke RPM? Sebab masa tu Kak Yana struggle tentang durian crepe juga sebenarnya Cik Pah. Sebab Kak Yana nak kenal online. Sebab kita selama ni kita tak pernah, walaupun kereta sewa, Kak Yana cuma orang cakap apa, buat page. Tapi page tu macam tu je lah, page sendu je lah. Sendu je lah buat. Tapi sendu. Sokong tak kalau Cik Pah cakap
cakap dengan Kak Yana, sekarang ni kalau kita berniaga, kita kalau tak ada ilmu tak boleh nak grow. Betul Cik Pah. Betul kan? Betul, Sama. betul. Cik Pah tahu antara jarak umur kita berdua pun tak berapa jauh sangat dekat sini. Cik Pah ni orang semua yang lebih tua daripada Cik Pah pun Cik Pah tetap panggil Kak Yana. Kakak. Okay. Kita sama tau, dalam proses kita berniaga tu sama Kak Yana kan. Kita rasa macam kita dah buang masa kita untuk yang sebelum ni kita bisnes, kita buang masa kita. Perasan tak? Sebab kita tak ada ilmu. Bila dah kena pandemik, kita terus macam apa aku nak buat lepas ni. Itu yang mulanya kita nak cari nak online kan bisnes tu. So Cik Pah percaya atas sebabnya Kak Yana push faktor pada diri Kak Yana kata aku kena belajar. Itulah pasal diorang krip je. Dia buat diorang krip sebabnya Allah tu nak rancang nak jumpukan kita jodoh. Kak Yana masuk kelas ke Sifu Najib Sadak. Dan bila Cik Pah masuk dia masuk ke kelas Sifu, dia nampak Cik Pah, dia nampak result Cik Pah. Okay, apa yang Kak Yana nampak Cik Pah? Kenapa Kak Yana pergi kat Cik Pah? Yang salah satu daripada produk. Itulah satu-satunya sebab Kak Yana dalam masa tu perasaan Kak Yana, aku kena cari founder tu memang dia kena ada ilmu. Sebab bila Kak Yana belajar dalam kelas ARB tu kan, so Kak Yana tahu dah, Cik Pah ni memang dia belajar dengan Najib Asaduk. So apabila Kak Yana nanti Kak Yana join dengan Cik Pah, mesti Kak Yana akan dapat ilmu-ilmu yang founder turunkan. Itu yang sebenarnya lah. Yang lebih menguatkan Kak Yana lah untuk nak turut sama dalam Efari. Nampak perjalanan. Lepas tu Kak Yana dah masuk dekat, dah nampak Cik Pah, okay. Kak Yana tengok dengan Sifu Najib Asaduk dan Cik Pah difahamkan sekarang ni pun Kak Yana student Sifu Najib kan? Betul tak? Ya. Kelas Platinum. Kenapa Kak Yana masih belajar lagi walaupun Kak Yana dah bawa Cik Pah lagi belajar, Kak Yana pergi belajar lagi. Kenapa Kak Yana? Sebab tak semuanya lah macam Cik Pah. Bukannya Cik Pah ada 24 jam untuk mengajar kita kan? Jadi masa tu, jadi kita pun perlu juga, kita tak boleh mengharapkan 100% founder sebenarnya. Kita kena ada inisiatif diri kita sendiri untuk kita nak cari ilmu lagi lah. Satu lagi, kalau kita bina team, kita sebenarnya kita kena mengajar juga team. Tak boleh semata-mata kita terus bagi je, kita bagi dia produk, bagi produk, tanya dia stok ada tak, kita nak just nak jual produk saja tu tak kena juga. So kita kena sampai juga ilmu, kita kena beritahu cara-cara untuk berbisnes dengan betul. Dan itulah yang Kak Yana buat sebenarnya. Selepas Kak Yana ambil jumpa dengan Cik Pah, kena coaching dengan Cik Pah, okay. First kali Kak Yana masuk ke kelas ke Efari, Kak Yana ambil barang restock dengan kami berapa masa tu dengan HQ? Kak Yana mula start dengan Efari. Okay, lepas Kak Yana dapat coaching dengan Cik Pah tu, masa Kak Yana kena coaching dengan Cik Pah tu habis semua. Kak Yana pertama kali Kak Yana hello mak dulu. Kak Yana hello mak ni, mak nak dapat coaching dengan Cik Pah ni. Doa memang itulah yang Kak Yana minta lah, doa daripada mak. Okay, lepas tu Kak Yana terus sebab dalam mindset Kak Yana tak ada terus nak buat B2C Cik Pah. Kak Yana, target Kak Yana memang Kak Yana nak buat B2B. So kalau Kak Yana nak B2B, takkan Kak Yana nak ambil 10 box. Betul. So Kak Yana ambil 50 box untuk permulaan. Bijak Kak Yana. Lepas Kak Yana ambil stok tu, apa yang first step perkara yang betul, 3 perkara yang betul yang Kak Yana berada selama di FRE. Macam mana Kak Yana boleh grow? Dia mula daripada 50 botol. Apa pertama yang Kak Yana boleh kongsikan dengan Cik Pah? Mungkin kita ada ejen baru dekat sini, mungkin orang dia tak berani lagi nak berniaga Kak Yana. Dan dia dengar cerita Kak Yana dan dia boleh ikut. Dia boleh ambil sikit pengalaman Kak Yana. Kak Yana boleh share. Daripada 50 botol, stok tu dah sampai. Kak Yana tak ada ilmu, tak kena Cik Pah lagi, tak start kelas coaching lagi, tak start apa. Apakah perkara pertama yang Kak Yana mulakan? Perkara pertama yang Kak Yana buat, habis adik-beradik Kak Yana, biras Kak Yana jadi paksa rela. Sebab apa Kak Yana cakap paksa rela? Kak Yana minta dia orang, Kak Yana kata jom, tak apa. Permulaan tu Kak Yana cakap tak apa, jual je dulu. Kak Yana bagi 10 box yang ni, 10 box yang ni Kak Yana kata jual, nanti dapat duit bagi kat aku. Sebab Kak Yana tak bagi ke orang luar Cik Pah sebab dia adik-beradik kita. Jadi bagi Kak Yana tak ada masalah. So sebab Kak Yana cakap, Kak Yana tak pernah ada team. Kak Yana tak pandai macam mana cara nak membina team. Tapi untuk permulaan kita ambil seka daripada orang keliling kita dulu. Untuk kita latih diri kita macam mana kita nak apa orang cakap nak bina team ni. Macam mana kita nak kongsi ilmu pada dia orang. Kita bermula dengan mula-mula taklah malu
sangat Cik Pah kalau dengan adik orang biras kita kan. Dari situlah Kak Yana bermula lah sebenarnya. Dan perkara betul yang Kak Yana buat masa tu, Kak Yana yakin Kak Yana memang dah mula bina page dan Kak Yana dah memang Kak Yana konsisten sebenarnya buat live. Alhamdulillah. Itu perkara betul yang Kak Yana buat kan? Betul tak? Nampak tak proses dia Kak Yana? Ya okay, memang sebenarnya tak dinafikan Cik Pah, betul. Selepas kita ambil adik-beradik, terus Kak Yana restock lagi dengan Cik Pah. Sebab dah mula dah ada orang luar dah start kita. Nampaknya Kak Yana dah gunakan 4 kunci yang Cik Pah cakap. Berkesan tak 4 kunci tu Kak Yana? Ya, Cik Pah memang Kak Yana sangat memang nampak keberkesanan dia tu. Sebab sebenarnya Kak Yana masih lagi bela dan apabila Kak Yana start EAF hari ni, Kak Yana rasa feeling dia tu lain Cik Pah. Kita rasa happy, kita rasa seronok. Dia punya orang kata aura dia tu tak tahu nak cakap lah. Memang aura dia tu memang rasa siapa Kak Yana tak fikir untung. Okay. Kak Yana tak fikir langsung untung dan Kak Yana tak fikir pun berapa stok Kak Yana ambil. Gitu kan. Sebab dia tak putus asa sebab dia memang waktu ni asalnya orang meniaga. Kat sini kan Cik Pah ada satu soalan tadi. Kak Yana, Cik Pah show dulu, Kak Yana akan nampak. Pak Mawati kata berapa lama Kak Yana buat live dan nampak hasil dia? Kak Yana rasa dalam bulan 5 tu pun dah ada orang luar sertai Kak Yana sebenarnya. Orang yang Kak Yana tak kenal. Adakah perkara pertama yang Kak Yana betulkan page? Sokong tak apa yang Cik Pah cakap? Betulkan logo? Betulkan page? Betul. Ya betul. Sebab itu lebih membuatkan orang nampak kita lebih confident sebenarnya. Nampak perempuan, betul tak? Kan? Jadi sekarang ni benda perkara yang Cik Pah nampak poin-poin dekat sini Kak Yana, Puan Yana ni kan, Kak Yana, dia betulkan page dia betulkan logo dia buat live dan dia share dulu bisnes 50 botol tu, dia share dengan orang sekeliling dia dulu je. Marketing dulu, dia buat marketing tau. Jadi dia fokus, kita dalam bisnes kita ada dua tau, sama ada kita nak pergi pada B2B ataupun kita nak pergi B2C. So kalau kita nak grow, kalau kita nak income kau gila, kita boleh buatlah B2B, kita banyaklah bantu orang. B2B, business to business. Maknanya macam mana nak mula tu, orang keliling kita. Kak Yana tu dia buat orang keliling kita je, dia test kat situ saja. Kan lah. Dia lagi nampak. Kan tanya Kak Yana, terbaik. Alhamdulillah, perkara betul Kak Yana buat live, betulkan page dia Lizzie. Cik Pah kat sini. Okey, Pak Mawati kata Puan Yana memang best, tak rugi masuk tim Puan Yana. Rogaya dia cakap. Rogaya. Puan Yana memang best, tak rugi masuk tim Puan Yana sebab betul kan macam tadi Kak Yana katakan, macam mana Kak Yana start. Okey, macam mana pula Cik Pah nak tahulah, mungkin Kak Yana boleh share win Kak Yana dekat sini lah. Bila kita bisnes kan dekat sini, Cik Pah selalu pesan dengan ejen Cik Pah kan, kita betulkan niat. Mungkin ada orang tak faham tau Kak Yana, betulkan niat. Adakah betul kita buat benda tu dulu? Ya, memang betul Cik Pah. Sebab kalau perkara pertama untuk kita nak mulakan bisnes ni, pertama kita kena betulkan niat. Kita sebenarnya niat kita tak boleh buat untuk diri kita sendiri. Sebab kalau kita buat untuk diri kita sendiri, percayalah Allah tak akan bantu kita. Kita kena buat selain, kita boleh tuju kepada siapa saja untuk kita nak bantu, tapi melainkan diri kita sendiri. Sama ada kita nak bantu suami kita, nak bantu anak kita, nak bantu mak ayah kita, ataupun nak bantu orang sekeliling kita, orang di luar sana lah. Itu memang niat utama yang perlulah kita betulkan niat dalam hati kita. Tapi ada juga orang tanya, habis tu kalau bukan buat untuk diri sendiri, semua buat untuk orang, habis kita dapat apa? Ada yang bertanya macam tu kan, sebab dia orang tak faham. Sebenarnya apabila kita niat, kita nak bantu orang lain, nak bantu, walaupun kita cakap, ya Allah ya Tuhanku, aku nak beli pampers untuk anak aku bulan ni, ya Allah bantu aku untuk aku dapatkan sale. Kita buat untuk demi anak kita, bukan untuk kita sebenarnya. Kita nak beli pampers anak kita. Itulah perkara pertama yang perlu kita betulkan, buat kerana orang lain. Sebab apabila kita niat untuk orang lain, secara tak langsung keuntungan akan dapat. Dan keuntungan tu berbalik kepada kita juga. Betul. Itu yang sebetul-betulnya dalam bisnes Cik Pah. Kan orang kata Kak Yana cuci rezeki, betul tak? Ya betul. Lagi satu Cik Pah nak
Ya, ya, Boleh terus Kak Cik Yana? Pah. Tak betul. Okey Kak Yana. Lagi lagi satu, Cik Pah nampak apa yang boleh kita nak dapat peningkatan. Orang kata kalau kita buat bisnes ni kan, first Kak Yana ada big why. Okey, mungkin dengan siapa yang Kak Yana selalu berkongsi apa masuk Cik Pah kalau kita ada, Kak Yana ada ibu kan. Baru-baru ni Ya, Cik Pah betul. dengar Kak Yana berasa bangga dia sharekan win dia dapat sharekan rezeki dia bersama dengan ibu dia. Cik Pah rasa bangga sangat. Boleh share dengan kami Kak Yana, macam mana Kak Yana boleh konsisten bagi tu? Mula-mula duit keuntungan duit keuntungan Efari. Sebenarnya Kak Ena dah bercakap dengan Mak. Kak Ena cakap, Mak, habis kelas Restu ARB tu Mak. Habis kelas ARB tu Kak Ena cakap, Kak Ena kan, hello Mak. Mak, apa tu Kak Ena nak masuk kelas platinum ni. Mak tolong doakan. Kak Ena janji sebenarnya, sebut bahasa Mak, Kak Ena tak boleh sebenarnya. Allahu Akbar. Kak Ena cakap, Mak kena doakan Kak Ena sebab Kak Ena nak bantu Mak. Kak Ena sebenarnya, Mak adalah kelemahan Kak Ena lah. Sebab mungkin orang lain struggle pasal anak-anak. Sebab tu kan, tapi bagi Kak Ena, anak-anak tak ada masalah sebab abah dia orang ada. Memang setiap bulan keinginan anak-anak semua abah dia orang penuhi lah. So Kak Ena punya big why ialah Kak Ena nak bantu Mak Kak Ena sebab Kak Ena tahu Mak Kak Ena susah. Mak Kak Ena tak ada duit bulan-bulan. So Kak Ena cakap, Mak, kalau sampai tahap Yana berjaya nanti Mak RM1,000 pun Yana boleh bagi pada Mak. Okay, Kak Ena cakap macam tu pada Mak. Tapi Mak doakanlah Kak Ena kan. Lepas tu, masa Kak Ena cakap Kak Ena masuk dalam kolam Cik Pah pun semua Kak Ena cerita kat Mak. Dan satu benda betul yang Kak Ena buat, first kali 50 botol Efari Fabric Perfume yang Kak Ena jual, semua keuntungan satu sen pun Kak Ena tak ambil dan Kak Ena serahkan semuanya pada Mak. Masya Allah. Tahniah Kak Yana. Okey, perempuan. Adakah Cik Pah dekat sini? Sebab itulah kita bawakan proven sukses kita sebab mereka berniaga ni memang kalau ada yang cakap diorang banyak bisnes. Memang betul. Macam tadi Kak Yana kata anak-anak dia tak risau sangat sebab dia ada suami dia. Tapi kita ada BY. Kita sebagai anak, kita masih ada lagi tanggungjawab kita dekat mak dengan ayah kita. Takkanlah nafkah suami kita bagi pada kita, kita sendiri pun tak cukup untuk anak-anak, tapi kita tak ada sedikit pun untuk nak bagi pada orang tua kita. Kadang-kadang kalau kita balik kampung ni Kak Yana kan, agak-agaknya kita nak salam dengan mak kita pun kita tak sampai hati. Nak kasih dia duit tu macam, Allah sikitnya kalau aku nak kasih RM20, RM30. Betul kan? Sebab Kak Ena setiap kali kalau balik pun Kak Ena akan serahkan seratus-ratus. Tapi bagi anak Kak Ena 100 tu tak cukup Kak Ena nak bagi pada mak sebenarnya. Kak Ena nak bagi lebih dan lebih lagi. Tapi Kak Ena tak mampu sebenarnya. Tapi Alhamdulillah betul Kak Ena. Dengan Efari ni apa perkara pertama, tutup saja akaun. Perkara pertama yang Kak Ena buat, setiap bulan Kak Ena akan transfer 500 pada mak setiap bulan Cik Pah. Tanpa henti, Alhamdulillah. Tahniah Kak Yana. Hebat Kak Yana. Ya Allah, kan hasil daripada Efari pula tu kan. Itulah cepat suri rumah boleh gajikan suami, ada yang gajikan suami. Sekarang kita dah ada seorang suri rumah dah boleh kasih konsisten kepada ibu dia. Kak Yana boleh sempat balikkan kat ibu dia setiap bulan. Dia kasih konsisten kan. Orang cakap doa paling mustajab doa ibu. Untung Kak Yana ada ibu. Okay, salam ibu ya. Kak Yana. Kan, mungkin mak pun ada kot. Mungkin mak pun ada dalam ni rasanya. So tanpa sokongan dia, tanpa doa dia, kita tak berada dekat sini Kak Yana. Memang betul untuk pertama kali kita berniaga, pertama sekali kita kena betulkan niat kita. Once kita betulkan niat kita dan hasil yang untuk kita nak dapatkan berkatan rezeki kita tu, kita dahulukan dulu kepada orang yang kita masih ada lagi tanggungjawab, iaitu arwah, keramat kita. Keramat kita, itulah keramat kita. Selagi kita jaga, kita bagi dia nafkah, rezeki kita tak akan putus. Itulah yang Kak Yana dia makin grow. Itu salah satu benda betul yang dia buat. Siapa yang kat sini, cuba fikir. Last, bila orang hantar duit kat kampung? Bila? Sebab kita pun tak ada sumber kan. Kita tak berniaga, kita tak ada sumber, kita tak tahu. Kita nak cari, nak salam ke orang mak kita tu, kita tak tahu nak kasih dia. Kadang-kadang mak telefon kan,
mak telefon aku ni Jah ni nanya. Mak takkan kita nak suruh mak kita minta dengan adik-beradik yang lain, sedangkan adik-beradik kita yang lain pun bukannya senang kan, mungkin diorang pun dalam keadaan yang susah. Tapi kalau kita dah bernyata hari ni, bila orang tua minta, payah nak tunggu orang tua minta. Kita dah set dah. Untung bulan ni kita dah memang masukkan dia duit. Tapi once dia angkat tangan dia berdoakan kita, lebih daripada tu rezeki kita akan masuk tak putus-putus. Dan ada satu lagi Cik Pak. Dan satu lagi Kak Yana nak share. Mak cakap, Yana, mak susah sebenarnya sebab mak, adik mak tu ada cerita lah pasal kelebihan sedekah subuh apa semua pada mak kan. Dan mak pun sampaikan kepada Kak Yana lah. Lepas tu Kak Yana cakap, mak memang alhamdulillah sekarang ni Kak Yana konsisten buat sedekah subuh. Lepas tu mak cakap, mak sekarang ni mak kata mak masalah sebab duit mak tak ada di tangan. So mak nak buat sedekah subuh tu payah. Boleh tak duit yang Yana bagi pada mak tu, Yana potonglah sehari berapa ringgit untuk Yana salurkan sekali sedekah subuh bersama dengan Yana sekali terus. Cik Puan bayangkan. Alhamdulillah betul. Dengan duit maknanya kalau Kak Yana bagi mak RM2 untuk satu hari, maknanya Yana tolak lah daripada 500 untuk sedekah mak saja bahagian untuk sedekah subuh. Setiap pagi Cik Pak. Betul tips tu. Cik Pak pun nak buat lah. Tapi Cik Pak nak tahu sedekah siapa kan. Bagus tu tips tu. Sedekah subuh Cik Pa pun belajar juga daripada Kak Yana. Okey, sebelum ni pun Cik Pa tak pernah buat sedekah subuh. Memang betul. Ada benda yang lain kita alert tau. Macam bab yang sedekah subuh ni Cik Pa tak berapa alert sangat. Tapi Cik Pa belajar sesuatu juga daripada tim-tim Cik Pa. Okey? Tu Cik Pa cakap kadang-kadang ada yang kita pandai bab sini, ada yang kita terlupa bab sini, ada yang kawan sahabat kita akan ingatkan kita, kau kena buat ni, kau kena buat ni. Macam Cik Pa seminggu sekali setiap hari Jumaat mesti kasih orang makan. Tapi untuk sedekah subuh Cik Pa dah mula tertarik dengan cara Kak Yana pun dah sampaikan, nampak bila kita dah pakai ilmu orang yang bagi pada kita, bila kita gunakan, nampak kita dapat pahala, so kita you all konsisten lah buat tu. Kamu akan nampak miracle dia. Sedekah subuh lidah. Sangat nampak Cik Pa. Salah satu yang Kak Yana nampak, satu hari kita tak ada serabut Cik Pa. Dengan sejak Kak Yana konsisten Cik Pa, hari-hari kita tenang Cik Pa. Dia tak serabut. Alhamdulillah. Kan? Itu salah satu benda betul lah tu Kak Yana kan, betul tak? Ya betul Cik Pa. Betul, setiap orang mempunyai kelebihan masing-masing. Kak Yana, Cik Pa baca komen ramai orang. Kak Yana selalu pesan dekat tim buat sedekah subuh setiap hari. Inilah tim leader yang kita yang hebat. Kak Yana, macam mana Kak Yana orang kenal Kak Yana? Kak Yana boleh share dengan kami kat semua macam mana Kak Yana dah mula banner team. Macam mana Kak Yana boleh banner team? Macam mana Kak Yana boleh guide orang bawah? Kak Yana guide orang bawah, apa macam Cik Pa buat pada Kak Yana, macam itulah Kak Yana buat kat dia orang. Kan? Macam apa tu yang jadi Kak Yana kena pandai dulu. Sebagai seorang team leader Kak Yana kena pandai dulu kan. Betul tak Kak Yana? Ya betul. Kak Yana. Itu sebab kita belajar ilmu. Okey. Kak Yana sharekan dengan kami juga. Apa sepanjang yang Kak Yana berniaga dengan Efari, sepanjang Kak Yana dengan kita, apa yang Kak Yana rasa ada dekat dalam Efari? Kenapa Kak Yana stay dengan Efari sampai sekarang? Kenapa Kak Yana, apa yang Kak Yana nampak di dalam Efari? Kak Yana, bila Kak Yana rasa letak Efari ni, itulah Kak Yana cakap. Niat pertama kita, bila kita dah ada tim Cik Pa, demi tim sebenarnya. Sebab Kak Yana dah perlu bantu orang. Dan niat kita setiap hari kita nak bantu orang, dan apabila kita tengok dia orang tu seronok, dia orang tu berjaya, dia orang share win dia orang, kita ya Allah Tuhanku Cik Pa. Orang cakap apa, tak boleh nak gambar perasaan tu Cik Pa. Rasa dia tu ya Allah Tuhan tu yang tahu Cik Pa. Anak-anak tim Kak Yana, boleh tak boleh share dengan Cik Pa siapakah yang dah berjaya kat yang bawah? Sebab Cik Pa nampak tadi video Kak Yana, anak-anak tim Kak Yana ada yang dah 3,000, ada yang buat 2,000. Dan apa Alhamdulillah untuk bulan ni saja 2 orang dah tim Kak Yana achieve 4,700. Cik Pa.
Tanya. Patutlah Kak Yana selantun. Tiba-tiba. 4,000. Ha. Suri rumah Kak Yana. 4,700. Ya. Suri rumah mereka? Ya, seorang bekerja dan seorang lagi suri rumah. Apa lagi pencapaian orang? Dua-dua bekerja Cik Pah, salah. Dua-dua bekerja. Masih lagi dia walaupun dia bekerja, dia boleh lagi buat bisnes safari Ya betul. Yang penting konsisten lah sebenarnya. Walaupun kerja tu bukan halangan lah sebenarnya untuk nak buat bisnes. Betul. Tapi dia tak ada buat live, tak ada buat apa Kak Yana, tapi dia boleh berjaya. Betul tak? Ya betul. Sebab yang salah seorang tu 4,700 tu sebenarnya daripada bulan lepas baru dia sertai tim Kak Yana. Siapa dia ada dengar dia salah seorang tim Kak Yana dapat beli handphone? Ya betul. Dia kata dia share win dia mula-mula hasil daripada FRE mak dia nak tangga. Tangga yang aluminium tu tahu Cik Pah? Okey. Untuk nak orang kata apa? Nak tukar mentor lampu ke apa senang sebab dia duduk dengan mak dia je kan. Berdua je. Maknanya tak ada orang lelaki ke apa kan. Dan dia tunaikan impian mak dia dululah. Dia beli dulu tangga untuk mak dia. Dan yang kedua win dia dapat belilah. Dia dapat beli handphone Oppo yang berharga RM1,000 lah. Hasil betul-betul 100% daripada FRE. Apa perasaan Kak Yana bila kita dapat bantu orang-orang ni semua Kak Yana? Ya Allah Cik Pah. Seronok sangat Cik Pah. Orang cakap Allah macam tak percaya sebenarnya Cik Pah. Dan bersyukur sangat-sangat sebab Allah bantu. Ya kan. Sebab itulah Cik Pah cakap kita berniaga kita betulkan niat. Kita nak bantu orang. Kalau kita bantu orang, rezeki kita mencurah-curah lagi datang. Sebab bukannya kita bantu orang kita sukses dulu tau. Kita kena sukses yang kat bawah. Banyak-banyak bisnes Kak Yana lah. Kak Yana nampak kan. Kak Yana nampak. Hari ni Kak Yana belum setahun lagi Kak Yana Tapi Kak Yana dah nampak Kak Yana. Kak Yana bermula pertengahan April sebenarnya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6 bulan. 5 bulan je Kak Yana dah sukses. 8, 6 bulan lah. Ni bulan yang ke-6 lah. Puan-puan nak tahu, okey tuan-tuan dan puan-puan sekalian, nak tahu tak Kak Yana buat sampai setakat ni, bulan ni saja dia dah buat sales 21,000 tau. Bulan ni sahaja dia dah buat sales 21,000. Nampak tak? Macam mana dia boleh grow tu. Kita beli kan macam mana dia grow. Mestilah Kak Yana ada benda betul yang apa yang dia dah buat. Mungkin dia konsisten live. Kita tanya Kak Yana, macam mana Kak Yana boleh grow tiba-tiba? Macam mana Kak Yana rasa macam terkesan cepatnya dia naik? Sebab Kak Yana rasa, sebab sebelum ni Kak Yana maintain Cik Pah, maintain. Kak Yana akan terjual dalam 650, 700 botol je setiap bulan lah maintain. Maintain. Lepas tu Kak Yana nampak, sebab masa tu Kak Yana nampak Kak Yana tak berapa konsisten sebenarnya dengan sedekah subuh. Dan start daripada 1 hari bulan 9, Kak Yana memang konsisten setiap pagi apa yang Kak Yana buat sebelum sembahyang subuh Cik Pah. Sebelum solat subuh tu, maknanya apa yang Kak Yana buat, Kak Yana akan buka handphone dan terus transfer. Itu perkara pertama yang Kak Yana buat dan Kak Yana niat ya Allah ya. Dan apa yang Kak Yana niatkan, ya Allah ya Tuhanku, sedekah subuh yang aku buat ni tak ada apa lain ya Allah selainkan aku minta keredaan daripada-Mu ya Allah. Itu saja yang Kak Yana minta. Dan alhamdulillah memang orang cakap memang Kak Yana nampak amazing dia Cik Pah, memang tak ada satu hari pun tak ada sale. Itu satu. Dan untuk sale dan untuk sale Kak Yana sendiri untuk bulan 9 ni saja Cik Pah, Kak Yana berjaya jual 1,450 botol sebenarnya. Wow, alhamdulillah. Dekat 2,000 dah botol Kak Yana. Kalau 2,000 botol kan dekat FRE, income dia gaji dan dekat 3 angka 4 angka kat situ tu. Kan lupa. Cik Pah dah standby. Cik Pah dah standby pensel tau sebenarnya. Nak minta tadi Kak Yana cakap, ya Allah ya Tuhanku apa nak tulis lepas kita PM tepi Kak Yana. Itu tips tau. Itu tips tau perempuan. So siapa dapat kat sini learning point daripada Kak Yana? Korang boleh share dekat situ, tulis learning point tu sama-sama. Lepas habis live ni ada komen kat situ, Cik Pah pun boleh share. Dia kata sebelum subuh dia ambil handphone dia. Bukan sebelum subuh. Dia sedekah tu kena waktu subuh. Tapi Kak Yana cakap sebelum Kak Yana solat subuh, Kak Yana dah buat. Maknanya. Tapi dia dalam waktu subuh.
Okay. Itu salah Cik Pa. Okay. So Cik Pa dah pegang pen, tak sempat nak tulis. Tolong bantu Cik Pa dekat situ point dia. Kan sebelum kita nak solat subuh, kita transfer awal-awal. Kita buat marketing dengan Allah dulu. Nampak tak kat situ? Nampak tak kat situ? Sebab apa? Sebab kalau Kak Yana buat selepas, maknanya kita bangun, kita bersiap nak solat, dia akan ambil masa Cik Pa. Sebab kadang-kadang waktu solat subuh kita akan duduk di sejadah. Maknanya kita akan zikir ke, kita akan, jadi masa tu akan ambil lama. So itu benda yang Kak Yana buat, celik mata Kak Yana terus transfer. Maknanya celik mata benda tu sebelum tu memang Kak Yana akan terus transfer lah. Itu perkara pertama. Dan kedua, kita nak solat subuh, nak duduk atas sejadah lama mana pun tak ada masalah dah. Cik Pa dapat sesuatu dekat situ lah. Ada dekat situ. Nak kekalkan rezeki konsisten. So Pak Mawati Mas Sadi, Cik Pa pun nak share dengan awak. Awak buat benda tu. Okay. Sebab benda-benda ni sebelum kita nak berniaga ni kan, kita kena jaga juga marketing kita dengan Allah tau. Okay. Kalau dulu Cik Pa bangun seawalnya sebelum subuh. Dan Cik Pa akan pastikan Cik Pa solat tahajud. And then Cik Pa akan gunakan, Cik Pa tak buat macam yang Kak Yana kan. Cik Pa masih lagi dekat sejadah, solat subuh. Lepas tu Cik Pa akan buat dulu La ilaha illallah 100 kali. Orang boleh tulis situ. Share Cik Pa selalu share juga dengan tim-tim Cik Pa. Ini marketing kita dengan Allah, okay? Kita akan, sebelum kita nak berniaga, kita nak minta dengan Allah macam-macam. Tapi adakah kita jaga perhubungan kita dengan Allah? Allah tengah menguji kita. Kan, dia nak kasih kita macam-macam. Kita minta doa, ya Allah, ya Tuhanku, kau bagilah aku rezeki. Dia suruh kita minta dengan dia, tapi apa yang kita boleh bagi pada dia? Alright, so ini salah satu tips yang Cik Pa boleh kongsi dengan korang juga. Cik Pa dulu masa struggle, masa susah masa susah. Tapi kepada siapa yang kita harus bergantung hidup kita? Hanya Allah je yang ada dengan kita. Tak ada sesiapa dengan kita. Tak ada siapa yang boleh selesaikan masalah kita dalam kedukaan. Kita memang sedih gila lah, kawan-kawan lari, siapa lari yang ada dengan siapa. Ya hanya Allah je dengan kita. So apa yang Cik Pa buat? Cik Pa buat La ilaha illallah 100 kali, Ya Allah 100 kali, ayat kursi 7 kali, Al-Fatihah 7 kali, 3 kul 7 kali, dan Cik Pa buat selawat atas Nabi 300 kali. Cik Pa konsisten benda ni. Selepas tu Cik Pa akan baca Ratib Al-Atas. Orang kata daripada pukul 4.30 tu sampai pukul 8 tak gerak-gerak kat sejadah tu. Sampai pukul 8 tak bergerak-gerak sejak kat sejadah tu. Cik Pa sambung ni sampai ni. Orang kata dah boleh buat ke solat duha dah. Tapi kalau kita kemampuan, kalau diizinkan budak kita sihat ni, di antara kita sihat ni, di tengah sihat ni, buatlah kita dengan marketing dengan Allah. Okay? Tapi kita kena percaya apa yang kita buat tu, kita kena trust the process. Kita mintakan dengan dia, ya Allah ya Tuhanku, kau murahkanlah rezekiku. Tapi sekarang ni Cik Pa nak share lagi satu dengan korang. Tips Cik Pa. Okay? Tips-tips orang yang berjaya ni, dia tak ada tips yang susah-susah, senang. Korang nampak tak? Orang yang berjaya ni tips dia senang je kat Islam. Jaga marketing dengan Allah je. Sedekah. Orang yang berjaya, dia banyak bersedekah. Dia banyak. Sebenarnya 80% sebenarnya kita marketing dengan Allah, dan 20% atas usaha kita sebenarnya. Betul. Kan? Kita minta macam-macam. Ya Allah ya Tuhanku, kau murahkanlah rezekiku. Lepas tu kita duduk tak buat apa-apa. Rasanya kalau kita tak usaha 20% tu, apa yang kita akan dapat? Tak ada apa-apa yang datang. You all puan-puan, tak ada apa-apa yang datang. Tak berhasil pun. Kau minta dengan aku, lepas tu kau duduk je macam tak ada buat posting, tak ada usaha, tak ada nak jumpa kawan, nak buat apa, tak masuk kelas, tak buat live. Itu maksud dia. Kita minta macam-macam tapi kita tak usaha. Kita nak macam benda tu tunggu yang buatkan kerja kita. Ada orang yang boleh siapkan kerja kita. Kita tunggu komisen je duit kita masuk dalam bank. Ada ke? Tidak ada perempuan. Tanpa usaha, rezeki tu tak akan datang. Rezeki tak akan datang bergolek sebenarnya. Aku dah doa dah, aku dah buat dah, aku dah buat dah. Apa yang Cik Pa buat, apa yang Cik Pa bagi tu semua aku dah bagi. Tapi kenapa tak sukses? Ada kesilapan dia dekat situ. Okay. So itu salah satu tips tu. Dan baru-baru ni Cik Pa belajar juga tentang diri Cik Pa juga. Cik Pa kalau bangun dia tidur, celik mata, Kak Yana dia capai handphone dulu, dia transfer kan. Kalau Cik Pa doakan dulu orang. Bangun kan, Alhamdulillah panjang umur. Ya Allah, Alhamdulillah panjang umur. Ya Allah, ya Tuhan, kau murahkan rezeki ejenku. Cik Pa banyak kali Cik Pa dalam live pun Cik Pa dia cakap juga dengan you all kan. You all, kita doakan orang. Okay? Kita doakan orang. InsyaAllah benda tu akan datang balik dengan kita.
Dia akan datang balik, berpatah balik pada kita. Kita doakan orang. Okay? Itu yang benda yang betul yang kita buat. Kita kena share. Yang Kak Yana kata dia share. Jadi dia ada share juga dengan Cik Pa pasal tips sedekah zakat baru-baru ni. Tapi pasal zakat. Zakat kan? Zakat pun. Dan itu pun Kak Yana dah ajar pada tim. Sebab sebenarnya zakat ni dia berada dalam rukun Islam sebenarnya, dan sebenarnya zakat ni adalah wajib ke atas diri kita. Cuma dalam rukun Islam naik haji sahaja pada yang berkemampuan, zakat adalah wajib kepada setiap umat Islam. Betul. Tapi kita walaupun kita berniaga, income kita kecil, tapi kita sering menafikan hak tu dan kita cakap alah tak apa, income aku kecil, aku tak payah pun bayar zakat. Tapi sebenarnya kita salah. Kita kena fight untuk bayar zakat. Dan apa yang Kak Yana belajar dan Kak Yana dah sampaikan pada tim Kak Yana, macam mana cara dengan zakat, dengan kita nak fight bayar zakat tu, Allah akan bagi kita rezeki yang berganda-ganda. Masya Allah. Cik Pa pun belajar juga tahu pasal zakat juga. Kak Yana ada share dengan Cik Pa. 0.025 tu memang betul. Kita selalu Cik Pa buat akhir tahun. Tapi macam mana kita nak boleh mampu bayar setiap hari. Kak Yana siap ajar matematik dia. Okay. So Kak Yana, Cik Pa rasa macam teruja cerita dengan Kak Yana ni memang best. Kak Yana share lah dengan kami juga yang terakhir yang Cik Pa yang Kak Yana boleh share. Apa win Kak Yana sepanjang Kak Yana berniaga dengan Efari, sepanjang Kak Yana bersama dengan kami, apakah win Kak Yana? Apa yang Kak Yana dah dapat dekat Efari ni dengan kami? Apa yang Kak Yana dah dapat? Apa yang Kak Yana dapat dengan Efari ni, sebelum ni Kak Yana hanya seorang suri rumah tangga dan Kak Yana cakap tu Kak Yana tak ramai kawan. Tapi apa yang betul-betul paling best Kak Yana berada dalam circle Efari, terutama Kak Yana bila berada dalam dalam tim-tim leader, subhanallah, hebatnya orang cakap macam adik-beradik. Dia hebat sebab apa? Tak adalah maknanya perasaan dengki-mendengki, tak adalah kedekutnya ilmu. Segala apa yang kita tanya, ikhlas dia orang bantu kita. Yang Kak Yana rasa memang orang cakap payahlah kalau kita nak dapat dekat luar sana. Memang dia sebab Kak Yana orang baru. Kak Yana pertengah bulan April kan Kak Yana baru join. Kak Yana orang baru dan Kak Yana selalu bertanya dengan dia orang, tapi alhamdulillah memang dia orang ajar, tak ada selindung, tak ada apa. Bukan untuk kepentingan diri sendiri tak, tapi untuk tim sebenarnya. Untuk nak menaikkan Efari lagi, nak kenalkan Efari pada orang lain lagi sebenarnya. Dan itu Kak Yana rasa circle yang paling hebat yang Kak Yana cakap rugi kalau Kak Yana tinggalkan. Itu win, itu win dia. Dan kedua win Kak Yana, alhamdulillah Kak Yana dapat impian Kak Yana untuk Kak Yana bantu mak tu tercapai. At least sekurang-kurangnya Kak Yana bersyukur sebab dengan apa yang Kak Yana dapat bagi tu pun mak dapat melaksanakan. Maknanya mak dapat juga pahala, mak bersedekah juga setiap pagi. Alhamdulillah rezeki mak. Alhamdulillah Kak Yana bersyukur sangat-sangat. Dan Kak Yana rasa tak tergambarlah Cik Pa sebenarnya. Dan kita pun rasa tenang. Sebenarnya kita orang cakap apa? Walaupun kita nampak kita happy, tapi sudut dalam hati kita tu Cik Pa, dia ada satu terbuku tau. Dia ada satu terbuku. Dan alhamdulillah sekarang ni Kak Yana rasa Kak Yana tenang dan lapang. Masya Allah. Kan. Anak-anak semua okey Kak Yana? Setakat ni anak-anak alhamdulillah. Dan setiap bulan pun memang Kak Yana akan belanja lah dia orang. Memang selepas mana dapat daripada win tu kan, memang Kak Yana dia orang pantang kalau KFC ke McD ke pizza ke kan. Benda-benda macam tu kita akan raikan lah dengan anak-anak setiap bulan lah. Hebat Kak Yana, ya Allah. Memang terbaik lah malam ni. Susah kita nak dapat orang daripada Legend, sebab itulah diorang berada di Legend. Diorang dah ada dekat Efari. Kami kat sini sentiasa pantau bila UOS masuk dekat Efari kan. Cik Pa akan tanya dengan diorang, korang okey tak? Sales okey tak? Barang mahal ke? Stok kenapa tak boleh flush? Tak boleh apa? Cik Pa garang ke Kak Yana? Cik Pa garang? Cik Pa ada certain tu garang jugalah. Tapi ikhlas Kak Yana cakap apa sahaja yang Cik Pa cakap sebenarnya tak pernah pun masuk dalam hati. Sebab kita tahu sebenarnya Cik Pa ni nak ketuk kita untuk diri kita sebenarnya. Sebenarnya tak ada. Kadang-kadang tu Cik Pa kan, kadang-kadang dia marah-marah dalam grup kan. Lepas tu dia PM personal pula, Cik Pa minta maaf.
sebenarnya kita tak ada simpan pun dalam hati. Tak ada sikit pun simpan dalam hati sebenarnya. Kadang-kadang kita faham Cik Pah banyak benda nak kena fikir, banyak benda yang nak kena buat. Kadang-kadang tu pressure tu mesti ada. Manusia kan? Ya. Nora cakap Cik Pah garang. Tak ada, dia bukan garang. Cik Pah, tugas Cik Pah, bila Cik Pah kata, tugas Cik Pah adalah bantu UOS, bantu suri rumah. Jadi, Cik Pah kena ketuk. Cik Pah kena ketuk. Ada tak dekat sini sesiapa nak ubah hidup, dia tak boleh nak ditegur. Tak boleh disentap. Kalau kita tak boleh nak ditegur, tak boleh disentap, macam mana kita nak berjaya? Masa kita sekolah pun, cikgu pun marah kita. Kalau kita mengaji, kan, dengan ustaz semua, pun dia dah standby rotan. Betul tak? Tapi kita ni tak bermakna kita buat berniaga ni kita tak boleh marah orang. Boleh, tapi kita marah tu anggap benda tu satu membimbing. Bukannya lagi nak macam orang kata nak panjangkan keruhkan keadaan tu, tidak. Cik Pah menegur benda tu untuk kebaikan. Ambilkan benda tu sebagai satu kebaikan. Kadang-kadang kita sebagai yelah, kita dah berumur, bila kita tegur dengan orang kan, takut orang terasa kan. Push factor untuk semua sukses. Cik Pah push factor supaya korang ada income. Cik Pah takut kalau korang tak ada income. Buat bisnes, habis gitu je duit, tapi tak nampak hasil. Hati Cik Pah akan kecewa sebab Cik Pah sediakan bermacam-macam. Cik Pah sediakan kelas, Cik Pah buat Zoom meeting, Cik Pah tanya dengan UOS, ada masalah apa ke tak. Memang Cik Pah sendiri yang turun padang. Cik Pah tak gunakan orang kedua atau ketiga, keempat, walaupun Cik Pah ada team staff. Tapi Cik Pah tak menggunakan mereka untuk pantau semua ejen-ejen Cik Pah. Sebab Cik Pah nak rapat dengan mereka biar mereka terasa Cik Pah dekat sebelah. Ada tak Kak Yana? Betul kan? Betul. Betul sangat Cik Pah. Dan Kak Yana pun selalu pesan pada tim sebab Kak Yana selalu pesan kalau boleh jangan give up sebab kita dalam FRE ni kita masih baru. Masih ramai lagi kat luar sana yang tak kenal. Apa tu FRE sebenarnya. So kita maknanya kalau kita berusaha betul-betul, maknanya bila bayangkan satu Malaysia dah kenal FRE, di mana tahap kita sekarang. Kak Yana selalu terangkan, Kak Yana selalu pesan pada tim yang macam tu. Bagus team leader Cik Pah. Ya, kalau ada yang perempuan dekat sini yang belum kenal lagi FRE, memanglah FRE ni bukannya iklan-iklan yang jenama macam iklan iCoke ke, Sangkrik ke, kan mereka dah branding dah kuat. Mereka branding kuat. Tapi FRE ni baru setahun. Tapi FRE membuka satu peluang kepada suri rumah, tak semestinya suri rumah yang berkejaya pun boleh untuk beri peluang berkongsi rezeki. Dan kita sekarang ni ada produk dan kita berkongsi rezeki dengan korang, iaitu kita buat bisnes online. Walaupun you all adalah seorang suri rumah, tak tahu apa-apa, tak apa, kami akan guide you all daripada zero to hero. Macam Kak Yana kata, dalam tim dia ada seorang tu dia bangga diri dia. Puan Ida kat sini tak siapa, Ina Madinah kan, tak pandai pegang handphone, nak start live tak pandai. Sebaliknya dia bangga diri dia boleh buat sesuatu yang luar biasa yang dia tak pernah buat sebelum ni. Betul tak Kak Yana? Ya betul Cik Pah. Kalau ikutkan semua dia tak pandai. Pasal Facebook dia tak pandai, tapi alhamdulillah. Dia join FRE sikit-sikit Kak Yana ajar. Tapi yang bestnya Ina Badina ni dia ikut. Maknanya apa yang kalau Kak Yana cakap lah yang dia buat. Memang dia betul-betul ikut. Bayangkan sampai dia pernah dapat satu partial FRE 3 hari dia tak buka partial tau Cik Pah sebab dia tak buat video lagi. Dia tak ada kekuatan tapi dia tak nak buka sebab dia nak buat. Masya-Allah. Itulah dia. Sebab dia tak nak buka juga. Walaupun ada orang order nanti dulu, aku nak buat juga video. Maknanya dia buat betul-betul. Kan, nampak. Dia tak pandai sebab Cik Pah pernah nampak tau. Dia buat live. Dia first dia buat live. Dia tak pandai, dia panggil anak dia. Padahal Cik Pah dah tengok dia dah tengok tau, dia panggil anak dia. Macam mana mak nak live ni? Nampak kesungguhan orang nak buat tau. Kita kalau nak buat sesuatu, kita usaha je. Kita mulakan je. Tapi kalau kita tak nak mulakan macam mana? Betul tak Yana? Kita dah buat dah. Kita dah cakap buat lah. Betul.
Kan, kita nak buat sesuatu, nak ubah hidup kita, semua orang ada impian. Apa impian korang? Korang belilah. Pasanglah je lah niat. Buat list 1,000 ke 100 impian ke buat. Impian nak beli rumah. Tak semestinya dah lewat umur macam ni tak boleh beli rumah. Boleh insyaAllah. Okay, nak tukar kereta. Ni nak raya lagi 3 bulan. Setkan daripada sini. Tahun depan PKP dah mungkin dah boleh beraya. Set lah lansi apa nak pasang. Set lah kerusi apa nak beli. Set je. Allah tak marah kita pun. Tak ada siapa yang nak marah kita. Sebab apa? Kita kalau ada impian, kita tulis dan kita tengok benda tu setiap hari, kita terus pasang. Azal tu baca Cik Pa kan? Cik Pa kata, oh bulan ni aku nak sale aku 200,000. Aku nak juga 200,000. Aku nak juga. Walaupun kita tahu kita tak boleh nak sampai. Tapi kita kena pujuk hati kita. Aku nak juga. Aku nak 200,000. Aku nak 200,000. Niat lah. Cik Pa niat lah. Mandi pun Cik Pa ingat. Nak lah 200,000. Solat besok. Nak 200,000. Keluar rumah. Nak 200,000. Ya Allah aku nak 200,000. Cik Pa bersedekah dengan orang. Cik Pa niat. Cik Pa niat satu hari tu. Kadang-kadang Allah jangan bosan Cik Pa minta Sampai Cik Pa macam tu. Allah jangan bosan sebab Cik Pa sebut benda tu setiap kali. Kena sebut benda tu setiap kali. Sebab apa? Sesuatu yang kita sebut dan kita minta yang benda yang baik-baik dengan Allah, insya-Allah kita akan dapat. Pasang je niat. Macam Puan Ina, okey, jangan putus asa. Benda yang dia buat tu dah betul dah. Cik Pa nampak. Memang struggle. Kita suri rumah, kita tak tahu pegang handphone. Mana nak start live? Mana nak start live? Apalah Cik Pa dia ajar kita suruh buat live. Aku ni duduk kat rumah tak aku buat ni tu. Tak apa. Benda ni kena trust the process tau. Kita kena trust the process perempuan. Bukan kita buat berniaga hari ni, besok kita kaya. Besok kita sukses. Bukan kita buat live hari ni, orang boleh tengok live kita sampai 10 mata, 20 mata, 30 mata. Tidak. Tapi Cik Pa sangat salute lah. Di dalam FRE, tim FRE, diorang sangat berusaha. Cik Pa nampak kesungguhan diorang kat situ kan. Sebabnya Cik Pa kena menegur. Kita sebagai team leader, kita kena tegur dia. Sokong tak kalau Cik Pa cakap macam tu dengan Kak Yana? Kita sebagai team leader, kita kena menegur. Sebab kalau biasalah kita manusia Cik Pa, kalau tak diketuk, dia kadang-kadang tu dia tak bergerak. So kena ketuk jugalah untuk nak bagi bergerak tu. Di mana pun tahap kita, di mana pun tahap kita kena ada juga orang lain untuk menegur kita. Betul? Okay. Hebat kita kalau cerita pasal bisnes-bisnes suri rumah mak-mak jangan ingat geng-geng mak-mak duit tak kepuk-kepuk. Geng mak-mak ni duit kepuk. Duit berkepuk you all. Diorang ni mak-mak duduk kat rumah. Macam mana diorang mula? Diorang mula dengan handphone je. Kalau ada masalah tu, okay kita boleh selesai ni. Okay, kalau handphone, alah Cik Pa kita handphone pun tak apa. Apa yang handphone ada dekat dalam tangan, walaupun handphone murah ke apa, mulakan. Kita mulakan. Itu je. Tak payah nak tunggu diri kita ni betul-betul sempurna baru kita nak mulakan. Sebenarnya nak mulakan tu dengan banyak cara. Okay? Kak Yana yang belanja mamasap. Belanja mamasap. Kak Yana ada belanja mamasap ke? Kak Yana belanja mamasap. Kalau nak cakap Cik Pa, kalau mamasap tu, kalau anak tu setiap bulan memang mamasap tu memang sampaikan kita punya dealer dekat area Kertih ni, kalau ada stok Kak Yana, kita ada stok ni, nak tak? Hantar je Kak Yana cakap. Memang tak ada masalah lah. Apa pun boleh Kak Yana, best. Nak makan apa pun best. Kita dah boleh belanja. Abang nak makan apa? Hari ni saya ada gaji. Bukan hari ni je, tak kita ada gaji Kak Yana, duit masuk hari-hari kan. Nak makan sate, nak makan apa? Nak makan apa pun kita belanja suami kita tahu. Tak payahlah gaji abang lambat sangat lah. Saya duit dah ada. Banyak lagi dekat dalam bank. Seronok kan cakap suami macam tu kan. Satu lagi bangga tahu Cik Pa sebab kita sebagai seorang suri rumah pun bulanan 4 angka masuk tu memang kita rasa bangga sebenarnya. Best Kak Yana. Puas hati sangat. Ya betul. Itulah Cik Pa rasa macam sebab kita tak perlu pun. Pagi-pagi tak perlu orang kata bersiap-siap, tak perlu pun pergi office tinggal anak pada orang ke apa ke, kita tak perlu. Sebab kita tetap jalani kehidupan tu macam biasa. Anak tetap dengan kita. Kita tetap juga still memasak pagi, memasak tengah hari. Tapi kita ada income. Itu yang sangat special sebenarnya. Bila orang nak produk di website je kita reply.
Yang penting kita konsisten, apa yang kita buat tu dia kena konsisten. Jangan cakap macam ni, Cik Pa saya dah buat ni, dah buat tu, dah buat ni, dah buat tu. Kenapa saya tak ada sales? Kenapa saya tak ada sales? Tapi korang kena tahu juga sebab tu Cik Pa kata kalau bila kita nak start mula bisnes, kita tak boleh kosong. Ya Kak Yana, kita tak boleh kosong. Kita kena belajar dulu. Belajar. Ya, betul. Kak Yana pun belajar tau. Kami. Tapi kalau kita maknanya kalau kita kosong pun, tapi kalau kita ada leader, kalau leader yang minta tolong, leader minta buat, kita cuba belajar buat. Jangan kita bagi alasan kita tak sempat lah, kita tak boleh lah. Sebab kita as a leader ni, kita ajar dia orang melalui pengalaman yang kita buat dulu. Macam mana mula-mula kita buat, macam tu kita ajar dia dulu. Ya, betul. Dan itulah yang Kak Ena ajar dia orang. Apa yang Kak Ena buat dulu, mula-mula Kak Ena buat, macam tu lah Kak Ena ajar dia orang, minta dia orang buat sama je macam Kak Ena. Betul kan, sama je, duplicate je benda tu Kak Yana kan. Betul. Pangkal hati tak nak ke tak nak je. Okay, so Kak Yana, terima kasih Kak Yana atas penghargaan Cik Pa dan pihak HQ FRE. Cik Pa ingin sampaikan kepada Kak Yana, reward Kak Yana pada bulan lepas Kak Yana dah break 10,000. Sebenarnya Kak Yana punya sales pun lebih Kak Yana kan, lebih 13,000 tak silap, tak sampai 20,000 ada, tapi buat sepanjang Kak Yana dah bersama dengan kita, Kak Yana dah break sampai setakat ni dah 68,000 Cik Pa kurang pasti sikit. Sampai Ogos 58,900 lah. Okay, puan-puan dekat sini Cik Pa, suri rumah, siapa yang kat sana luar, 58,000 Kak Yana punya sales daripada bulan Januari sampai bulan Ogos. Agak-agaknya lah berapa saving Kak Yana. Ada kan Kak Yana nak share dengan kita kan? Kan. Jadi janji yang penting Kak Yana dah lepas bebas hutang, Kak Yana dah boleh kasih mak duit, Kak Yana lepas ni dah boleh beli sofa baru ni Cik Pa. Itu yang Cik Pa nak dengar. Okay. Tapi yang paling best Cik Pa, yang paling best, Kak Ana tak perlu fikir pun untuk Kak Ana bagi duit sedekah. Itu yang paling, orang cakap paling utama Cik Pa. Kak Ana nak bagi 100 ke, Kak Ana nak bagi 50 ke, tak macam dulu. Sebab dulu husband memang ada bagi setiap bulan untuk khas untuk Kak Ana. Tapi duit tu hanya banyak tu Cik Pa. Duit tu memang kalau kita bagi dia akan berkurang kan, sebab kita nak guna benda lain lagi kan Cik Pa. Bila dalam FRE, bila dalam FRE maknanya Kak Ana tak takut pun. Aku boleh bagi siapa yang aku nak, aku boleh bagi pada. Itu yang betul-betul Kak Ana rasa satu kepuasan untuk diri Cik Pa. Kak Yana, diorang tak rasa lah Kak Yana apa kita rasa. Kita nak cerita dengan diorang ni susah lah Kak Yana kan. Diorang tak percaya cakap kita. Cik Pa cakap seronok tau. Kita nak sedekah tak payah nak tunggu hari Jumaat. Kita nak sedekah tak payah nak tengok balance akaun kita ada berapa. Faham tak? Cik Pa pernah rasa tahap Cik Pa nak sedekah hari ni, Cik Pa rasa Cik Pa sedekah kat orang ni macam duit Cik Pa tak bergerak. Duit Cik Pa tak bergerak kan? Aku tadi dah buat sedekah. Tapi macam Cik Pa nak buat bayaran lain, Cik Pa tengok dekat dalam akaun balance tu kan. Macam tak bergerak je akaun aku ni. Nak tahu tak? Itulah yang dipanggilkan keberkatan tau. Sebab duit kita tak nampak macam duit tu susut. Okay? Atas sebabnya kita, perbuatan kita, Allah tu dia cukupkan rezeki kita. Ya Allah, ya Tuhanku, kau cukupkanlah rezekiku. Okay? Tak payah nak tunggu kaya baru kita sedekah. Sebab apa? Cik Pa alami ni. Sekarang situasi ni Cik Pa. Cik Pa dalam 1 bulan tu takkanlah Cik Pa nak beritahu dengan kau orang. Buat Cik Pa sedekah berapa Cik Pa? Cik Pa sedekah berapa Cik Pa? Berapa Cik Pa punya bajet bayar zakat? Tak. Kita buat dalam diam-diam lah. Kan, tapi Cik Pa nak share dengan korang, selagi korang setiap minggu tak kira apa-apa kali pun korang nak sedekah, korang takkan dapat rasa duit yang korang keluar tu. Tak dapat rasa. Macam Cik Pa rasakan, tadi aku dah sedekah dah, tapi duit aku tak susut-susut lah. Contoh macam gini. Okay? Allah kalau nak tolong kita dalam berbentuk macam gini. Kita nak tuang minyak, kita betul-betul susah tau. Kita betul-betul susah. Tapi kita ada RM10 sahaja dalam tangan. Kita ada RM5 je nak tuang minyak motor lah, minyak motor. So lagi RM5 ni kita nak duit makan ataupun kita ada nak apa untuk duit jajan kita. Sekali kita nampak orang susah, kita dah tuang duit minyak RM5 ni, duit minyak motor ni. Kita RM5 ni, kita nampak orang susah depan mata kita. Ataupun masa tu kita niat dalam hati kita, ya Allah aku tinggal RM5 je. Kita terfikir, semoga dengan aku sedekah RM5 ni, sekejap lagi masuk kat tabung, aku akan dapat rezeki lebih. Okay? So, ada ketika, masa tu, kadang-kadang Allah akan uji kita macam mana tau.
Dia uji kita, minyak yang kita tuang motor tu RM5 tak susut-susut. Allah dia nak tolong kita macam gitu pula. Walaupun RM5 ni dia akan, kita dah masuk tabung tau, tapi dia bantu kita, kau susah kan, ceritalah contohnya kan. Tapi minyak yang kita tuang RM5 di motor tu, dia tak susut-susut. Itulah dipanggilkan keberkatan. Allah bagi berkat kat situ. Dia tolong kita dekat situ. Macam kita fikir, tadi aku tuang minyak RM5, aku dah pergi ulang kerja banyak kali dah. Kenapa tak susut-susut motor aku ni punya minyak ni? Sebab perbuatan kita tadi, kita buat sedekah, Allah balaskan macam gitu. Cik Pa percaya dalam benda-benda macam ini, Cik Pa percaya sebab Cik Pa pernah paling susah, Cik Pa pernah susah dan Cik Pa pernah ada rasa situasi macam ni. Dan macam sedekah Kak Yana cakap tadi tu, Cik Pa memang setuju. Kita dah tak payah nak kira bajet kita berapa kita nak sedekah. Ya. Macam kita kata okey nak beli nasi berapa bungkus kan, kita berapa puluh kan. Kita keluarkan duit tu. Rasa macam kita puas hati tau. Bila orang tu makan, kepuasan. Dia sebenarnya benda tu satu kepuasan. Bukan kerana kepuasan kita bagi kat dia tu kita rasa kita hebat ke tak. Tapi dia kepuasan dalam dalaman diri kita sendiri. Betul. Cik Pa dapat rasa sebab tu Cik Pa nak kasi, nak beri kepuasan ni sama-sama dengan diorang Kak Yana. Kita nak diorang pun jadi seperti macam kita juga. Seronok you all. Konsep sedekah ni sangat seronok. Allah akan gandakan, melipat gandakan rezeki kita. Percayalah itu. Percayalah. Okay. So Cik Pa dengan tanda rasa hormatnya dengan HQ, Cik Pa dengan HQ nak bagi Kak Yana. Ni dia. Okay. Cik Yana, terima kasih atas breakfast Kak Yana. Sekejap, Cik Pa tak dapat ke? Okay. Terima kasih Cik Pa. Hari raya sempat pakai. Macam okay, ini adalah tanda penghargaan daripada pihak HQ atas hasil usaha Kak Yana yang dah break 10,000. Sebenarnya Kak Yana buat lebih pun. Kak Yana buat lebih pun atas usaha Kak Yana. So penghargaan kami daripada Cik Pa dan juga pihak HQ ingin menyumbangkan benda reward ni pada Kak Yana. So kita akan posting Kak Yana. Tak boleh nak ambil gambar, kalau tidak boleh ambil gambar. Itulah. Jealous tau. Macam Cik Ya dengan Nora, dia datang boleh dah dapat dekat tangan Cik Pa. Sekejap Cik Pa, sekejap nak ambil gambar boleh? Boleh. Okay. Okay. Inilah lokasi sama Kak Yana. So semoga Cik Pa tak ada nak kasih yang lebih cantik, yang berkilo-kilo. InsyaAllah doakan Cik Pa. Manalah tahun lepas ni kan. So Efari tahun saja. So inilah yang kita boleh bagi penghargaan kita kepada ejen-ejen legend. Mereka usaha, mereka layak mendapat benda-benda reward macam gini. So Cik Pa harapkan Kak Yana terus kekal dekat Efari, terus bantu anak-anak tim Kak Yana di bawah dan terus bantu orang yang di luar sana. Orang memerlukan kita Kak Yana. Yang penting kita kuat, kita diberikan kesihatan yang sihat untuk kita boleh bantu diorang lebih ramai lagi. Kan kita berniaga bukannya kita nak untung semata-mata, tak. Kita bantu mereka sampai mereka berjaya. Kalau mereka berjaya Kak Yana, kita berjaya. Percayalah tu. Kita kena kayakan orang bawah dulu. Barulah kita boleh kaya. Janganlah kita dah siang-siang kita pakai kereta Wayfire dulu. Bos aku, tim leader aku dah pakai Wayfire. Ini tak nak tolong aku, dia suruh aku restock je. Kita semua restock. Okay. So tanya Kak Yana, itu saja untuk perkongsian Cik Pa bersama dengan Kak Yana malam ni. Cik Pa dengan HQ serta Cik Pa sangat-sangat berhutang budi dengan Kak Yana kerana sudi sharekan Cik Pa business journey Kak Yana bersama dengan Cik Pa, rakan-rakan kita dekat sini. Bisnes dengan Efari. Cik Pa nampak Kak Yana meroket. Nak join Aida Hanim, boleh. Ada link kat situ. Ramai kita link kita kat situ. Aida Hanim, boleh. You tak akan kecewa. Join dengan Efari tak akan kecewa. Memang Cik Pa tak nafikan Efari baru saja setahun. Baru saja setahun. Efari baru nak mendaki. Tapi Efari ni dia dah 14 tahun sebenarnya. Dia ada kedai Dobi.
dia dah 14 tahun. Cuma baru setahun ni baru keluar produk. Jadi bila dia keluar produk, nampak dekat situ perkongsian barang produk ni berguna kepada orang ramai dan Cik Pa ingin berkongsi rezeki untuk membantu suri rumah dan juga wanita yang terkesan ni pandemik ni kan, hutang apa semua. Cik Pa ingin buka kepada orang ramai buat sistem ejen. Cik Pa nak memulakan ejen. Kita sama-sama sharekan barang produk ni dengan orang ramai dan kita berkongsi rezeki dengan orang ramai. Cik Pa tahu ramai yang terkesan dengan COVID-19 ni, pandemik ni. So kita sama-sama cari income. Kita sama cari income. So kenapa you all nak berniaga? Berniaga ni salah satunya kita nak selesaikan masalah kita. Kita ada masalah kewangan kita. Kita ada masih ada hutang dengan bank, bayar kereta, bayar rumah, anak, mak. Sumber kita yang setiap satu bulan tak cukup. Jadi apa yang kita boleh bantu dekat sini, kita bantu you. Apa yang dengan produk, dengan barang produk ni saja kita dah boleh bantu. Okay, jangan takut. You all boleh PM siapa yang baru masuk live Cik Pa ni. You all boleh PM dengan Cik Pa punya ejen dekat situ. Kalau you all sudah dekat Terengganu, you all website dekat Terengganu. Okay, jadi senang. Urusan tu senang. Ambil barang pun senang, murah. Okay, harga jangan bimbang. Okay, malam ni kita akan buka pendaftaran untuk ejen free. Free sangat. Memang tak ada pendaftaran untuk tak ada bayar apa-apa pun. Cuma you all akan dapat produk. Okay? You all bayar RM150, you all dapat produk. Okay? Daripada produk tu, you all dah boleh join kita punya group. Jangan bimbang tau. Kita ada kelas Kak Yana. Betul tak Kak Yana? Ya. Dalam FRE jangan bimbang. Kita akan ada kelas. Tak pandai buat page, kita ajar buat page. Tak pandai buat website, kita ajar buat website. Tak tahu. Ajar tau. Kalau dekat luar berapa kos sebenarnya yang perlu kita bayar sebenarnya. Tapi dalam FRE percuma sahaja. Okay. So itu saja. Cik Pa terima kasih banyak-banyak sepanjang live Cik Pa bersama dengan puan-puan dan tuan-tuan dekat sini. Okay, yang mungkin ada tuan dekat sini. Okay, Cik Pa nak ucapkan terima kasih banyak-banyak yang share, yang like, yang komen, yang stay. Yang paling yang Cik Pa salute yang stay Kak Yana. Lagi tadi stay Kak Yana, diorang bagi komen. Ramai yang bagi komen ni. Nuriana Abdul Aziz, tak ada yuran, ejen seronok. Memanglah tak ada yuran pun. Rozaini yang masih stay yang Cik Pa nampak dekat sini. Rozaini ada, Nurana, Lida Aziz. Lida Aziz, Aliza, nampaknya ramai orang baru Kak Yana. Aliza ada, Rosma ada, Rogaya Hill. Rogaya Hill adalah ni kan yang dekat Rogaya Hill kat Sarawak, tim Kak Yana. Kak Rosmah tu pun tim Kak Yana. Ida Aziz tu pun tim Kak Yana. Dan Ida Aziz tu lah yang meroket sebenarnya. Yang Kak Yana cakap bulan ni saja 4,700 dia punya sale. Ida Aziz. Hebatlah awak. Memang hebat. Kak Yana pun seorang team leader yang hebat juga. Bukan senang nak jadi team leader yang hebat. Yang orang boleh dengar cakap kita Kak Yana struggle Ejen ni biasa. Ejen biasa you all dia akan keluar, dia akan pergi. Kita kena reda. Bisnes macam ni kita kena reda. Okay? Ejen keluar masuk tu dah biasa. Tapi kita kena hari-hari jangan putus asa recruit ejen baru. Macam mana nak recruit? Dekat FRE kita akan ajar you all macam mana nak cari orang. Dan kita ada support group. Kita ada support group juga Kak Yana kan? Takut nak buat orang mata tak nak tengok, tak ada orang mata tengok lah Kak Yana, kita ada support group. Okay? So Kak Yana, itu saja Kak Yana, kita akan end live hari ni. Sekejap lagi ni kita nak end live dah pukul 10.30 bersama kita kat 1 jam setengah. Terima kasih semua yang like, share dan komen. Panjang-panjangkanlah benda ni supaya kita boleh dapat berkongsi dengan orang luar, orang ramai. Semoga ada yang perkongsian dekat sini, terutama yang siapa paling excited iaitu zakat. Daripada Kak Yana, Cik Pa dapat dekat situ, learning point pun Cik Pa dapat. So Cik Pa pun dapat, hope orang pun dapat learning point dulu. Yang itu perkara kalau yang tak betul. Kalau tak tahu tak apa, PM Kak Yana. Kak Yana ajar. Kan, itu benda betul tak Kak Yana buat. Dia buat benda yang betul, salah satunya iaitu sedekah subuh. Okay, so korang boleh juga buat sedekah subuh. Dan sekarang ni dia buat sedekah subuh, dia share pula dan dia bantu memudahkan ibu dia pula buat. Kan dapat pahala, dia buatkan untuk ibu dia juga. Kan, seronok. Cik Pa dapat satu pengalaman yang baru ini.
Memang pengalaman yang baru cerita Kak Yana ni. Terima kasih banyak-banyak Kak Yana. So kita jumpa di lain hari. Okay, insyaAllah the next Cepat akan bawakan proven sukses FRE. Macam mana diorang berkembang dan sukses di Empire FRE. Cepat akan bawa daripada semasa ke semasa. Mana ada orang terus kaya tu, dia kena trust the process. Mereka ni daripada bawah. Level bawah daripada 10, 30, 50. Tapi Kak Yana dia melantun dulu 50. 50 pergi ke 300, 300 pergi 500, 500 pergi 1,000, 1,000 pergi 2,000, 2,000 pergi 3,000. 3,000 botol banyak, amin. 3,000 botol, income tu dah 6,000, gaji sebulan tau. Boleh 6,000 hingga 8,000 sebulan gaji. Duduk kat rumah je. Duduk dekat rumah saja. Okey, semua kita jumpa lagi di akhir hari. Okey, yang baik itu adalah datang daripada Allah. Yang tak baik itu adalah datang daripada kelemahan daripada kami berdua. So kita akan akhiri ni. Kak Yana ada apa-apa nak pesan tak? Kita lupa lah. Kak Yana ada apa-apa lagi nak pesan tak pada para penonton? Tak ada apa-apa, cuma Kak Yana nak minta maaf lah kalau ada tersalah bahasa, tersalah kata tu, semuanya datang daripada diri Kak Yana sendirilah. Yang baik tu semua daripada Allah dan yang tak baik tu daripada diri Kak Yana sendiri, dan Kak Yana mohon ampun dan maaf lah kalau ada salah dan silap. Ya, begitu juga kepada kami, pada Cik Pa dan kami berdua di sini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua.